Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini dalam mata pelajaran jenayat masih lagi di dalam pelajaran yang ketiga, iaitu di dalam tajuk pemberontak ataupun al-bugh. Baik. Jadi setelah bercuti panjang, kita sambung balik dalam tajuk pemberontak ni. Jadi kalau yang masih belum lihat video yang lepas, saya sediakan link di bawah, boleh tengok nanti, ataupun di akhir slide ni saya akan bagi link untuk tajuk pemberontak part yang pertama. Sebelum kita cuti pertengahan tahun hari tu, saya dah terangkan tentang pemberontakan di dalam part yang pertama. Ini sambungannya. Jadi boleh ulang kajilah, tengok video yang sebelum ni sebelum kita belajar ataupun membincangkan yang seterusnya di dalam tajuk pemberontak. Baik, di akhir pelajaran yang lepas saya dah terangkan tentang ciri-ciri kesalahan memberontak. Tapi tak secara lanjut lah, hanya dia punya ciri-ciri sahaja, iaitu ciri-ciri kesalahan memberontak ada 3. Iaitu yang pertama niat, yang kedua perbuatan menderhaka, dan yang ketiga penggunaan kekuatan dan kekerasan. Jadi di dalam video yang lepas saya dah terangkan pengertian memberontak, hukum dan juga ciri-ciri ni. Jadi seperti yang sedia maklum, jadi pemberontakan Islam haramkan sama sekali. Kerana apa? Kerana apabila memberontak ni kesan buruk lebih banyak daripada kesan yang baik. Okay? Ada dalil dalam Quran dan sebagainya lah. Jadi hukumnya jelas haram. Apatah lagi pemberontakan terhadap pemimpin Islam yang menjalankan tanggungjawab. Jadi hukumnya haram, berdosa. Baik, seterusnya saya akan terangkan secara lebih lanjut lagi tentang ciri-ciri kesalahan memberontak ni. Baik, kita lihat yang pertama, iaitu niat. Huraian tentang niat ni apa? Jadi niat melakukan pemberontakan dan tentangan terhadap pemerintah bertujuan untuk menggulingkan dan tidak mahu tunduk kepada pemerintah. Ia juga enggan melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab untuk mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan pemerintah. Jadi tugas pemerintah ni dia kena jaga sesebuah negara dia. Dan setiap negara mesti ada peraturan. Jadi kita sebagai rakyat wajib taat apa yang pemerintah buat undang-undang, apa yang pemerintah buat peraturan, kita kena ikut selagi mana peraturan dan undang-undang tersebut tidak bercanggah dengan Islam. Jadi niat yang disabitkan orang tu memberontak atau tak ialah niat dia nak melakukan pemberontakan dan menentang pemerintah. Bukannya nak tegur, tapi nak memberontak. Jadi bila niat dia nak memberontak, maka dia dah dikira sebagai pemberontak. Tapi kalau niat kita nak tegur pemerintah, itu tak ada masalah. Masalah timbul apabila niat seseorang tu nak memberontak, bukan nak menasihati pemerintah. Jadi kalau pemerintah buat salah, dibenarkan tegur, tapi tak boleh ada niat untuk memberontak. Baik, kemudian yang kedua tadi, perbuatan menderhaka. Apa itu perbuatan menderhaka? Menentang pemerintah atau berusaha menggulingkan. Menggulingkan ni maksudnya kita nak tukar kerajaan tapi secara yang ganas, secara yang kasar. Itu tak boleh. Macam dekat Malaysia, kita gunakan konsep kalau nak tukar kerajaan, kita pakai sistem pilihan raya. Kena ikut sistem yang kerajaan dah buat. Gitu boleh. Tapi kalau tukar kerajaan secara guling, maksudnya kita bawa tentera ataupun kita gunakan kekerasan, maka perbuatan tu dikira perbuatan menderhaka. Baik, sambungan lagi, tidak mematuhi perintah atau undang-undang yang dikuatkuasakan dan tidak melaksanakan kewajipan dianggap maksiat. Jadi besar
kalau kita tinggalkan apa yang pemerintah larang, peraturan-peraturan yang baik kita tinggalkan, boleh dianggap sebagai maksiat. Jadi bila buat maksiat dianggap satu dosa lah. Sebab tu undang-undang, peraturan yang kerajaan buat kita kena ikut. Kemudian sambungan lagi, pemberontakan ini ditujukan kepada pemerintahan Islam yang adil, yang tidak sepatutnya ditentang atau digulingkan. Malah pemberontakan terhadap pemerintah yang fasik, maksudnya pemerintah yang culas ataupun ada buat salah, pun diharamkan oleh Islam, walaupun dengan tujuan menyuruh melakukan kebaikan dan cegah melakukan kemungkaran. Jadi dalam pernyataan yang bawah ni dia nak terangkan bahawa pemberontakan ni memang Islam tak izinkan. Selagi ada cara yang lebih baik, gunakan cara yang lebih baik. Lagi-lagi kalau pemerintah yang baik, memang tak boleh gulingkan. Sedangkan yang fasik pun Islam haramkan. Sebab macam yang saya cakap awal tadi, perbuatan kita memberontak ni akan menyebabkan kesan yang sangat buruk. Boleh jadi perang, boleh ganggu ketenteraman awam dan sebagainya. Baik, kemudian yang ketiga ialah penggunaan kekuatan dan kekerasan. Pemberontak mempunyai kekuatan pertahanan sendiri serta mempunyai senjata dan tentera yang dapat melakukan tindakan yang boleh mengganggu ketenteraman negara dan melakukan kekacauan dan huru-hara. Baik, ini ciri yang ketiga barulah kita jadi pemberontak dalam Islam. Apa yang dimasukkan Islam, pemberontak ni mestilah ada askar dia. Walaupun tak pakai baju askar, tapi kalau dah bawa senjata, kalau dah ada segerombolan tentera sendiri, maka dikira sebagai pemberontak dan hukumnya haram. Kemudian kita lihat pula syarat-syarat pemerintah nak memerangi pemberontak. Bukan suka-suka pemerintah boleh tembak ataupun gunakan gas pemedih mata dan sebagainya. Mesti pemberontak tu memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan nanti. Baik, syarat untuk memerangi pemberontak ni ada 4 tau. Ada 4. Jadi kita tengok dulu yang pertama, apa dia syarat untuk memerangi pemberontak. Baik, yang pertama, pemberontak mempunyai pemimpin yang berpengaruh dan ditaati. Pemimpin yang dapat mengatur dan mentadbir, merancang dan menyusun strategi bagi melaksanakan penentangan dan pemberontakan. Jadi syarat yang pertama, mestilah dalam sesuatu kumpulan pemberontak ni dia ada satu ketua, ada satu leader. Dan ketua dia ni mestilah orang yang bijak pandai. Kalaulah dia punya ketua pemberontak budak darjah 3 ataupun budak darjah 4, sekalipun budak darjah 6, memang tak matang dan kita tahu dia tak boleh memimpin pasukan, maka ketika tu kumpulan ni tak dinamakan pemberontak. Baik, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, pemberontak menentang pemerintah secara terbuka dan mereka tidak berada di dalam kawalan pemerintah oleh sebab mempunyai pangkalan yang di luar kawasan pemerintah. Pangkalan ni apa? Pangkalan ni maksudnya dia punya tempat kumpul rahsia dan pemerintah tak tahu tempat dia kat mana ataupun tempat tu berada di luar kawasan. Contohnya, kita duduk kat Malaysia, pangkalan dia ada dekat Singapura contohnya. Maka ketua Malaysia ataupun Perdana Menteri Malaysia tak ada kuasa dekat Singapura. Maka ketika ni dianggap kumpulan tu kumpulan pemberontak. Sebab dia ada ibu pejabat, ada pangkalan, ada base dia dekat tempat yang di luar kawasan pemerintah. Baik. Dan yang poin yang penting kat sini, mestilah dilakukan secara terbuka, terang-terangan. Baru boleh kerajaan perang pemberontak ni. Baik, kemudian yang ketiga. Pemberontak mempunyai kekuatan tentera, senjata dan pangkalan bagi pergerakan dan pertahanan. Usaha untuk menjadikan mereka taat memerlukan belanja yang besar dan banyak. Jadi, poin yang ketiga ni dia bagi tahu mestilah pemberontak tu ada tentera sendiri.
dan mempunyai senjata. Senjata fahamlah pistol, bom ke, senapang dan sebagainya. Kalau lestik, batu, botol air, tu tak dikira. Okey? Baik, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, syarat untuk pemerintah memerangi pemberontak ialah pemberontak mempunyai asas yang menjadi prinsip perjuangan, sekalipun asas ini salah, seperti asas yang dipegang oleh Khawarij dan Al-Hururiyah yang melakukan pemberontakan terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi yang keempat, poin dia ialah pemberontak mempunyai asas, walaupun asas ini salah. Dia bagi contoh Al-Khawarij dan Al-Hururiyah. Jadi kita tahu masa zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an dilantik menjadi khalifah. Ketika tu ada satu lagi pihak yang tidak berpuas hati dengan Sayyidina Ali. Dia nak juga jadi khalifah, dia nak juga jadi pemerintah. Jadi timbullah golongan Khawarij. Dia cakap asas dia tak nak ada pergaduhan. So dia pergi bunuh ataupun dia memberontak, dia bunuh orang-orang yang menyokong Sayyidina Ali dan juga membunuh orang-orang yang berada di lawannya Sayyidina Ali, iaitu Sayyidina Muawiyah. Jadi sebab tu Islam haramkan apa-apa jenis pemberontakan yang menggunakan kekerasan ni, kerana memang akan mendatangkan mudarat yang sangat teruk. Jadi itu dia 4 syarat untuk memerangi pemberontak. Jadi insya-Allah setakat itu sahaja sampai hari ini. Jadi dekat akhir ni nanti saya akan sediakan link untuk pembelajaran yang lepas. Jadi semoga pembelajaran hari ini mendatangkan manfaat dan faedah untuk anda semua. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.